Memohon sesuatu calon cara sayang 없지만 불러줘 사랑 몹시도 좋다 너를 지켜보고 설레 Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang yang baru masuk ni, boleh panggil lagi rakan-rakan yang lain. Lagi ramai lagi bagus sebab kita orang ada sediakan e-sijil. Jangan lupa share Facebook, live Facebook ni dekat kawan-kawan yang lain. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Puan Fazila, Ketua Unit Sukan UiTM Tapah dan staf-staf Unit Sukan kerana sudi bersama dengan kita pada petang ni di live Facebook walaupun mereka sudah habis kerja.
Okay, baiklah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dapat berkumpul dalam webinar Bual Bicara Sukan, Asas Mendaki dan Keperluan pada petang ini walaupun secara atas talian. Terlebih dahulu, saya Nurdiana Farisha binti Raizat selaku moderator dan tidak dilupakan juga panel penceramah kita pada hari ini, Encik Dazrul Rizwan Hasnan, Setiausaha Persatuan Maling Guna Perak yang sudi meluangkan masa beliau untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan beliau berkaitan tajuk kita pada petang ini. Selamat datang Cik Yus. Ya, Okay, selamat datang. Assalamualaikum. Salam. Okay, seperti yang kita sedia maklum, tujuan sebenar mempelajari asas mendaki dan keperluan ialah untuk mendedahkan kepada para hadirin berkenaan cara mendaki yang betul dan secara tidak langsung semua orang dapat mengetahui asas yang betul tanpa tercedera atau berlaku sebarang perkara yang tidak diingini semasa mendaki nanti. Oleh sebab itu, pada petang ini Encik Yusri akan menerangkan dan membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan tajuk kita pada hari ini. Dan kepada para hadirin yang mempunyai soalan, boleh dinyatakan di ruangan komen. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan Encik Yusri untuk menyampaikan perkongsian ilmu beliau. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Hai. Okey semua, harapkan semuanya sihat-sihat semua. Okey. Dan cuaca-cuaca di kawasan kawan-kawan dan sahabat yang berada di, yang ada melihat live ni baiklah. Okey. Macam kata kat kawasan kami ni agak hujan lebat. Okey. Okey, so hari ni saya akan berkongsi tentang asas persediaan dan perancangan aktiviti mendaki. Okey, so sebab sekarang ni aktiviti mendaki adalah satu aktiviti yang bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, selepas hujan. Bila hujan je cendawan pop naik kan. Macam tu juga aktiviti mendaki bila PKP ni apa semua makin ramai yang ingin mendalami ataupun menjoin ataupun nak cuba aktiviti mendaki ni. Tapi kena faham juga aktiviti mendaki ni adalah satu aktiviti yang bukan light ataupun santai sangat. Dia adalah salah satu aktiviti yang agak ekstrim dan mempunyai risiko yang agak tinggi. Okey. Okey, perkenalkan nama saya Dazrul Yusri bin Zuhasnan dari Persatuan Maling Gunung Negeri Perak sebagai setiausaha dan saya punya nombor MGP 08 lah. Okey. Okey, kita akan pergi ke slide yang pertama. Okey, slide pertama. Kita akan belajar hari ni kita akan belajar macam mana kamu untuk menjadi seorang pendaki. Maksudnya sebelum kamu pergi mendaki, okey, bila sampai ni di ataupun pintu rimba ataupun permulaan untuk mendaki, first step untuk melangkah ke dalam hutan tu, apa yang perlu kamu ada dalam diri kamu. Okey. Okey, kita ada beberapa bahagian lah. Beberapa bahagian dalam untuk menjadi seorang pendaki ni, kita daripada permulaan dia lah persediaan asas. Okey, persediaan asas. Lepas tu kita akan pergi ke persediaan lanjutan dan perancangan awal dan perancangan muktamad. Okey, ada 4 step lah, maksudnya 4 kategori lah. Awal, asas, lanjutan, awal dan muktamad. Ada 4 bahagian, komponen yang kamu kena tahu untuk menjadi seorang pendaki. Okey, first yang dalam slide pertama ni ialah persediaan asas. Okey, persediaan asas untuk menjadi seorang mendaki. Okey. Yang ni nombor 1 ni ialah kemahiran asas etiam hidup. Okey, ini amat penting lah. Okey. Seperti yang saya ada listkan kat sini, ini adalah salah satunya. Ada banyak lagi, okey, tapi yang ini yang paling pentingnya. Pertama, tempat pelindungan. Kamu kena belajar kemahiran asas untuk etiam hidup ni, tempat pelindungan. Okey, tak kira lah antara kamu mendaki tu kamu bawa kemah ke, flysheet ke, ataupun bila kamu sesat nanti apa kamu akan guna untuk menjadikan tempat perlindungan ataupun tempat bermalam. Yang ni kamu kena belajar lah. Okay. Jadi banyak kursus-kursus sekarang ni dah anjurkan ataupun kursus-kursus survivor mempelajari tempat-tempat perlindungan ni. Okay. So benda ni selalu kursus survivor dia akan merangkumi A, B, C, D ni. Okay. Yang kedua dia mencari makanan dan minuman. Okay. Benda ni juga bila kamu berlakunya sesat ke apa semua, macam mana kita nak cari makan,
Macam mana kita cari minum, apa benda makan yang apa benda tumbuh-tumbuhan ataupun sumber yang boleh kita makan ataupun minum. Okey, macam mana nak tengok air ni, air ni lopak ni sesuai untuk minum tak? Okey, tak sesuai ke, ada kalau kita minum ada disebabkan elemen lain ke, lepas lanjutan contoh macam sakit perut apa semua kan. So kena belajar tu macam mana kita nak ambil air yang sesuai untuk kita melangsungkan kelangsungan hidup kita. Okey, untuk hidup pada hari esok harinya. Okey, navigasi kita kena tahu macam mana kita nak menuju ke satu tempat. Okey, antara gunakan peta ataupun kompas ataupun kita macam mana nak baca cuaca apa semua kan, ataupun kawasan ni di mana, kawasan ni di mana, kawasan ni macam mana, ada kawasan berair, berpaya, navigasi nak melintas, macam itulah. Okey, dan juga ikatan ni juga satu elemen yang penting lah. Okey, kalau kita sesat ke hutan kan, kalau kita ada tali dah cukup untuk kita untuk survivor. Contoh kita nak buat tali pancing, untuk ikat tempat perlindungan. Okey, ini satu kemahiran asas kemahiran hidup. Okey, yang ni kena belajar untuk kelangsungan hidup. Okey, kita pergi ke nombor 2. Okey, masih lagi persediaan asas. Okey, ambil tahu syarat dan undang-undang satu kawasan. Okey, kamu bila untuk menjadikan untuk jadi pendaki, untuk pergi ke satu kawasan, of course lah, bila mendaki nak pergi ke satu kawasan yang bukan tempat kamu punya. Okey, kawasan hutan, mungkin di bawah jabatan hutan. Okey, kamu kena tahu syarat-syarat dan undang-undang kawasan tu. Okey, contoh yang paling simpelnya saya bagi tahu, bila kita masuk HSK ataupun hutan sifat kekal, kita perlu mohon permit untuk masuk. Okey, so yang ni kena wajib lah. Okey, kalau dia dah orang tuan rumah kata kena mohon permit, janganlah sesuka hati untuk masuk tanpa permit. Nanti aktiviti kita tu tertangguh ataupun terhalang sebabkan mungkin ditahan oleh pihak polis hutan ataupun ranger hutan kan. So tak boleh mendaki. Ataupun nanti mendaki dengan modal yang kecil tapi baliknya dengan modal yang besar. Sebabnya dah kena saman, kompau kan, beribu-ribu. So kena ambil tahu sikit, kena study sikit pasal kawasan tu. Perlukah permit ke tak? Tak perlu, kalau tak perlu, sebab apa tak perlu? Mungkin dia tanah persendirian pun kena tengok pula tanah tu, kalau orang punya kena, janganlah masuk suka hati kan, kena ada permohonan. Okey, tak silap kita penuh dengan adab masuk ke kawasan orang, kena melalui cara yang betul lah. Okey, nombor 3. Nombor 3, pelajari perubatan asas bagi persekitaran wilderness. Okey, maksudnya kita kena belajar macam mana untuk bantu mula di kawasan wilderness, kawasan yang adventure di hutan apa semua ni. Okey, contohnya kan apa yang boleh kita pakai sebagai alat perubatan ataupun alat sokongan untuk kita lakukan bantu mula lah jika ada kecederaan contoh patah ke terkehel ke, apa boleh kita pakai, mungkin daripada hutan kita boleh buat tali ataupun alat sokongan untuk patahan. Okey, so untuk perubatan asas di persekitaran wilderness ni dia agak berbeza sedikit lah dengan di kawasan yang penuh dengan alatan ataupun penuh dengan kemudahan. Okey, bila di kawasan wilderness ni dia agak banyak kekurangan dia. Okey, banyak kekurangan. Apa yang ada itu saja kita boleh gunakan. Okey. Okey, kita pergi ke nombor 4, iaitu tahu tanggungjawab diri dan orang lain dan alam sekitar. Maksudnya kamu kena tahu tanggungjawab diri kamu. Jangan terlampau mementingkan diri. Okey, dengar kalau ada orang lain, kita selalu mendaki, kita pergi berkumpulan. So kena dengar dapat orang lain dan apa tu, tanggungjawab kamu sebagai dengan alam sekitar. Maksudnya kamu bila kamu pergi tu tanpa merosakkan alam sekitar. Maksudnya bila kamu pergi tu janganlah kamu berjalan macam contohnya macam berjalan dalam hutan kan. Jalan mijak-mijak kawasan, pokok-pokok, musnahkan kawasan tumbuhan, petik sini sambil lalu tu patah-patah dahan. Itu tanggungjawab tu. Itu tidak dibenarkan lah. So tanggungjawab diri sendiri tu masuk macam tu, apa barang yang kamu masuk dalam hutan, keluar pun barang-barang ataupun plastik ke apa ke, coki ke apa kulit ke, kena bawa balik. So jangan tinggalkan
dalam hutan. Itu tanggungjawab lah. So kita untuk menjaga kelestarian alam kan. Kelestarian alam. So tak naklah nanti bila orang lain masuk tengok kawasan sampah. Kamu pun tak suka bila masuk mendaki mana-mana gunung ataupun masuk kawasan hutan, bila masuk aku ni pergi kawasan hutan ni untuk tenangkan diri kan. Tapi bila masuk hutan penuh dengan sampah lah apalah. So kamu tak syok, orang lain tak syok. So kenapa? Itu tanggungjawab sendiri-sendiri dengan orang lain lah. So kalau ada kawan yang buang sampah ke apa, kita tak terlalu tegur je. Okay? Okay, kita akan pergi ke poin lain. Masih lagi persediaan asas. Okay, 5 iaitu kesedaran mengenai penyakit berpotensi tinggi dihadapi kita mendaki. Okay, dia penyakit berpotensi tinggi ni selalunya contoh macam AMS iaitu Altitude Mountain Sickness. Okay, yang maksudnya AMS ni akan berlaku jika kamu pergi di kawasan gunung yang beratitude tinggi, contoh 2,500 meter kan. Ataupun simptom-simptom ni kamu kena tahu kamu punya badan ni boleh terima ke tak. Okay, so ada banyak lagi dia macam hypo. Okay, contoh lagi hypo kawasan hutan ni kawasan yang hutan yang sejuk. Ini kamu kena kaji dulu. Okay, hutan ni kawasan yang macam mana, hujan lebat ke. Bila kalau hujan lebat maksudnya keadaan suhu dia agak rendah dan sejuk, kamu boleh terima hypo dan kamu kena ada persediaan yang awal lah. Okay, untuk alami ni penyakit berpotensi tinggi ni. Okay, agak bahaya. Ambil berat atas keadaan fizikal dan fisiologi. Okay, maksudnya fizikal ni kamu kena tahu mental kamu, fizikal kamu mampu ke tak untuk aktiviti ni. Kalau kau tak mampu, maksudnya kamu sejak awal ni kamu kena buat aktiviti latihan-latihan yang boleh meningkatkan keadaan fizikal dan psikologi kamu. Okay, mental maksudnya kamu kena pergi ke bukit-bukit kecil dulu, training dulu. Okay, nak dapat feel macam mana nak naik bukit, okay, macam mana nak masuk hutan. Ni bila contoh psikologi ni masuk hutan je, fikirnya kamulah berlenggang macam raja, tapi bila kadang sebenarnya kamu kena pikul barang lah, dengan semaknya, dengan kotoran lah, dengan penatnya, kau tak tahu nak duduk kat mana, belecah, berjalan dalam hujan. Tu mental down. Okay, ini kita kena build up dulu untuk keselesaan kamu bila mendaki nanti. Okay, dan nombor 7 itu menyedari risiko terhadap aspek kardiovaskular. Okay, ini jantung lah. Okay, untuk benda-benda macam ni sebenarnya kita kena sebelum 5, 6, 7 ni, sebelum kita melakukan aktiviti mendaki, so kita kena ambil ubat. Okay, contoh kalau kamu rasa kamu tahu diri kamu kan, kamu tahu kamu sakit macam mana, apa penyakitmu ada, so kena ambil ubat. Kalau contoh kamu sebelum ni ada sakit jantung, kenalah buat pemeriksaan kesihatan. Okay, buat medical check up. So sebenarnya untuk pergi melakukan aktiviti dasar ni amat baik ataupun amat digalakkan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan dulu. Tu nak tahu kita punya keadaan semasa. Okay, mungkin kamu sebelum ni dah pernah ada sakit jantung, tapi dah bertahun-tahun sebelum ni tak ada apa, normal, tak ambil ubat apa semua. Tapi bila kamu nak lakukan aktiviti yang agak lasak, eloklah kamu buat pemeriksaan kesihatan dulu. So untuk tengok, double check balik. Okay, keadaan dululah, keadaan sekarang lah kan. Okay. So senaman, okay, macam senaman pun kena buat untuk meningkatkan keadaan fizikal, bagi kuat mental. Okay, bila kamu buat senaman yang build up diri kamu, masa dah kuat apa semua, kamu akan rasa yakin. Okay, ni tak bersenam, tak kawan makan, tak ambil ubat, tapi bila nak buat aktiviti tu kamu akan menyusahkan diri kamu sendiri sebenarnya. Okay, dan bila kamu menyusahkan diri kamu, dan kamu akan menyusahkan pada kawan-kawan lain. Okay, so benda ni yang kena buat dalam 5, 6, 7 ni, ambil ubat, kawal makanan, senaman dan medical check up. Kena buat. Okay, so jangan terlampau santai sangat. Okay, alah simple-simple je mendaki ni. Jangan fikir macam tu. Kamu kena letakkan mendaki ni pada arah yang agak tinggi lah. Aktiviti yang beresiko. Okay, tak nak nanti bila sampai dalam hutan orang lain enjoy, kamu tak enjoy. Sebabnya kamu dah kena penyakit ni lah, sakit ni lah, sakit dada lah. Orang lain semua datang ke hutan ni untuk tenang apa semua, tapi kamu jadi stres. Itu tak nak. Itu dah lari pada bidangnya. Okay, alright.
Kita pergi ke poin ke-8, masih lagi persediaan asas. Okey, menyedari limitasi diri. Okey. Kamu kena faham kamu untuk melakukan aktiviti yang yang bersiko tinggi lah maksudnya. Okey. Bila kamu pergi mendaki, mendaki, kamu kena sedar diri. Okey, maksud ayat senang ni sedar diri. Okey, contoh kan bila kau berjalan di dalam kawasan hutan, dalam satu kumpulan, bila kamu tengok kawan kamu yang agak advance sikit punya pace kan, ataupun dia punya langkah dia laju sikit, kamu cuba follow. Okay, follow. Tapi sebenarnya kamu tak mampu langsung pun nak ikut follow, mampu nak ikut pun dia punya pace tu ataupun kelajuan dia berjalan tu. Tapi kamu paksa dan akan menyebabkan kamu kelelahan dan kamu akan pancit lah, pewai lah, tak larat dah, hilang energy, overuse, terlampau perah sangat. Okay, so kena tahu, kena sedar limit diri kamu sendiri, ataupun kamu kena mungkin buat contoh lagi satu saya bagi, kamu sebelum ni pernah ada keretakan ataupun kepatahan ada kesedaan pada anggota badan, contoh saya paling simple patah lah. Okay, sebelum ni mungkin 2 tahun lepas kamu dah patah, okay, dan ataupun kamu dah baik dah tapi masih ada mungkin ada sengal-sengal. Okay, kamu perlu kaji limit kamu. Adakah mampu untuk melakukan aktiviti mendaki? Kalau mampu dan tapi jangan terlampau memaksa. Okey, contoh orang melompat, kamu melompat, orang berlari, kamu berlari. Okey, jangan ikut. Kamu kena sedar menyedari tentang kamu punya limit lah untuk diri kamu sendiri. Jangan ikut orang, akan menyebabkan kamu akan menerima cederaan lain pula. Okey, so tak nak lah. Okey, iaitu nombor 9, kita mempelajari amalan pengambilan nutrisi yang baik. Yang ni nak kata saya pakar pun tak juga kan. Saya cuma tahu-tahu sikit-sikit je. Okey, yang ni kamu kena belajar sikit lah. Kat sekarang ni tak susah pun nak belajar. Kau boleh Google apa semua, apa makanan-makanan, nutrisi, protein, vitamin yang sesuai untuk kamu ambil untuk sebelum melakukan aktiviti yang berat. Okey, contoh ambil protein lebih ke, karbohidrat lebih ke. Okey, macam mana nak makan sebelum kamu nak pergi mendaki tu, macam mana nak makan, seminggu sebelum nak mendaki tu macam mana nak makan. Kena ada perancangan. Ni jangan makan lemak je kan. Tu tak membantu langsung kan. Tu saya tumbuh buah-buahan semua tak makan. Tu dia senang cerita kamu tak mengamalkan makanan yang baik tapi tiba-tiba nak melakukan aktiviti yang agak keras kan. So kamu nanti bila time mendaki tu kamu akan mungkin energi kamu akan drop dengan cepat lah. Maksudnya kehabisan tenaga dengan cepat lah. So orang lain makan karbo lah, load energi banyak. Tapi kamu load lemak lebih kan. So tak nak lah. So ini kena belajar. Okay, benda-benda je ni kena belajar banyak lah. Kursus-kursus nutrisi, pengambilan nutrisi ni dengan baik ni di Facebook ke, boleh Google je macam-macam. Okey, nombor 10 yang mengikuti kursus asas bantu mula secara formal. Okey, maksudnya kamu perlu pergi kursus. Okey, pergi kursus asas bantu mula, bukannya dari sembang kawan-kawan. Okey, tanya kawan sambil makan pagi kan, tanya kawan, macam mana kita buat bantu mula? Kena buat sini. Tak boleh macam tu, okey. Kena secara formal, biarlah berguru dengan orang yang betul, okey, untuk bantu mula ni secara formal. Biarlah kalau boleh, contoh sekarang ni Wellbina banyak kan. So sekarang ni dia banyak buat kursus online, okey, nanti dapat sijil, okey. Itu pun tak apa. Okey, janji kamu dapat sumber ataupun ilmu dari orang yang pakar. Okey, macam mana contohnya CPR, macam mana buat CPR. Kalau tanya kawan, entah, aku rasa hembus tekan je lah. Tapi tak tahu berapa kali tekan, berapa kali hembus, berapa kedalaman tekanan. Itu kena macam mana nak check rapid body survey, nak tahu mangsa ni sedar ke tak sedar. Okay. Itu kena pergi orang yang betul lah. So jangan tanyakan kawan je. Okay, ataupun belajar kat YouTube je, tengok YouTube kan. Aku terus rasa, aku dah tengok YouTube, sejam dah tengok YouTube, aku dah pakar. Jangan macam tu. Kalau boleh biar ada orang yang menilai kamu sendiri. Okay, orang budak ni contoh kan, dia kamu join ni, dia ni dah punya kemahiran. Ada orang yang memberi sertifikat ataupun sahkan kamu ni mempunyai ilmu asas bantu mula. Okay,
So bukan sahaja bantu mula ni atau bantu mula ni bukan sahaja digunakan di dalam hutan saja untuk mendaki. Sebenarnya digunakan untuk bila-bila masa standby. Benda tu ilmu yang standby. Kamu tak tahu nanti tiba-tiba kawan kamu yang bercerita pasal kamu bantu mula tu, dia yang tumbang pingsan kan. Apa nak buat tak tahu. Okay. So kena belajar benda tu. Okay. Okey, maaf mencelah Cik Yusri. Kita Tak ada apa. soalan daripada peserta. Salam Tuan, kalau masa mendaki kita diganggu oleh benda mistik, apa yang perlu kita lakukan? Okey, untuk cerita mistik ni nak cerita terlampau mendalam sangat. Saya pun masih nipis je ilmu pasal mistik ni. Okay. Untuk mistik ni kan, kalau kita diganggu semuanya, sebaiknya kita duduk bertenang. Okay, jangan kelang kabut semua. Bila kamu kena faham orang pula benda mistik ni mengganggu kamu untuk biar kamu jadi tak tentu arah, dah tak ingat apa semua, tak ingat kawan, tak ingat Tuhan. Itu dia biar kamu dalam ketakutan. So benda yang pertama, bila kamu diganggu benda mistik, duduk tenang. Okay, duduk bertenang dan boleh mulakan dengan bacaan surah apa semua. Untuk tenangkan diri kamu. Okay, bila kamu tenang, apa-apa gangguan pun kamu boleh hadapi. Okay, jelas tak? Okey, ada soalan kedua daripada saudara Hishamuddin. Tuan, kalau kita diserang haiwan liar, bagaimana kita boleh mengatasi perkara tersebut? Okey, untuk haiwan liar ni dia akan menyerang jika kamu dalam kekuatan yang kecil. Maksudnya kalau macam contoh, saya bagi contoh paling senang kan, nak cerita pasal dalam hutan ni banyak sangat haiwan liar. Cerita pasal kat pekan, jumpa anjing lah senang cerita kan. Okey, jumpa anjing, kalau kamu berseorangan, anjing tu akan jadi gangster gila ya. Okey, memang gangster. Dia punya menyalak sampai meleleh helio kan. So disebabkan kamu seorang je. Okay, dia rasa dia boleh makan lah kamu kan. So bila kamu mempunyai kumpulan yang besar, 2-3 orang, haiwan tu tak akan begitu berani untuk mengancam. So contoh kan, sebab tu kita dalam hiking ataupun mendaki, kita galakkan paling minimum kena dalam 3 orang dalam kumpulan. Contoh kamu ada 10 orang. Okay, bila mendaki dalam hutan, okay, kamu akan mungkin akan terpisah sedikit lah. Okay, mungkin ada gap orang depan atau ada orang belakang. Tapi jangan kamu berseorangan. Cuba cari buddies. Okay, paling minimum adalah 3 orang. So bila 3 orang ni, bila binatang datang, dia melihat kamu dalam satu kawanan yang besar dan dia agak sedikit takut untuk menyerang. Mungkin dia akan getak gitu je. Contoh macam anjing tadi lah kan, dia menyalak-menyalak lah. Tapi bila jangan kamu duduk 3 orang tu jauh-jauh pula kan. Duduk 2 meter kiri kanan kan. Biar duduk rapat dan menunjukkan kamu benda sesuatu yang besar daripada dia. So insyaAllah dia akan jadi takut sikit lah. Dan kalau contoh macam anjing tu jangan membelakangi dia dan berlari. Kalau boleh duduk rapat-rapat dan biar tengok macam yakin sikit. Kalau ada benda kayu ke apa ke, capai dan cuba macam provoke, pegang macam nak pukul. Tapi jangan pukul, jangan tiba-tiba pukul, takut dia attack balik. Itulah. Kalau tip saya macam tu je lah kan. Sebab kalau hutan pun jarang nak jumpa haiwan liar ni. Okay, sebab dia haiwan liar dalam hutan ni, dia senang cerita, orang kata jumpa rimau pun kan. Sebenarnya agak payah. Bukan agak payah, memang payah nak jumpa kan. Memang payah. Entah seumur hidup tu orang tu tak pernah jumpa pun. Sebab kawasan yang dilalui manusia yang selalu, kita trekking dalam hutan ni, kawasan yang tempat yang selalu orang lalu. Okay, selalunya sebagai binatang pemangsa ni tak mungkin, dia takkan lalu kawasan yang macam kita asyik lalu punya. Kawasan yang sibuk ni, kawasan yang sibuk lah, pendaki ni. Dia akan mencari kawasan yang lain dah. Dia ada kawasan pemburuan dia. Okay? Yang paling senang serang apa kalau kita mendaki iaitu tebuan je. Tebuan, peringat macam tu je. Okay? Okay, terima kasih Cik Yus. Cik Yus boleh teruskan dengan slide. Okay, saya tambah tadi pasal haiwan ni. Jangan sesekali provoke. Tu yang pentingnya. Jangan sekali-sekali provoke haiwan yang macam gaya nak menyerang. Okay?
macam ular apa semua tu kan, jangan provoke. Jangan ganggu dia. Okay, alright. Saya akan teruskan pada slide yang seterusnya. Okay. Okay, kita pergi ke persediaan lanjutan. Okay, ini komponen yang kedua. Okay, komponen kedua, persediaan lanjutan. Lepas tadi asas je. Belajar-belajar, ambil ilmu sikit-sikit, sana sikit. Kita akan pergi ke persediaan lanjutan pula. Okay, satu, iaitu lakukan senaman daya tahan kardiovaskular dan otot yang spesifik. Okay, tadi dah cerita dah pasal daya tahan jantung kan. Tadi kita cuba check kita punya keadaan kesihatan jantung. Ini macam mana kita nak build up kita punya kekuatan jantung. Okey, yang ni kita boleh akan pergi kita ambil kursus lain lah untuk pergi belajar macam mana kita nak belajar senaman-senaman yang perlu untuk meningkatkan kekuatan jantung dan otot-otot yang spesifik, contoh macam kaki, peha, betih, tangan, okey, bahu, okey, mungkin nak jalan lama ni kamu mungkin kena kuatkan kaki kan. Kena rajin-rajinlah berlari, buat plank ke, lunges ke, bagi kuasa otot-otot yang bahagian kaki kuat. So sebab kamu tahu kita nak dalam hutan ni lama lagi mendaki. Mendaki mana ada flat menurun je kan. Kita ada, memang ada flat dan menurun tapi sedikit, tapi yang banyaknya menaik saja. Lama lagi mendaki. Okay. So otot-otot yang macam kaki, bahagian kaki ni kita kena kuatkan lah. Okay. Seperti macam jantung pun juga. Okay. Jantung kuat. So nanti kamu tak semput, okay? Tak cepat penat, tak rasa jantung sakit, okay? Itu bahayalah, okay? Kita tak nak lah cardio arrest kan nanti kan, serangan jantung. Okay, walaupun orang sihat tapi jangan fikir kamu tak ada, walaupun orang tak ada sakit jantung, jangan fikir kamu tak dapat sakit jantung. Okay? Okay, nombor 2 dia meningkatkan tahap keyakinan. Okay, tahap keyakinan ni sebenarnya mudah je. Kamu nak yakin tak yakin kamu ni, contohnya bila kamu nak pergi gunung yang agak tinggi. Okey, kamu bermula dengan senaman ataupun mendaki gunung-gunung yang rendah. Okey, 2-3 kali naik bukit-bukit, bukanlah gunung, bukit-bukit yang rendah kan. Bukit yang rendah, lepas tu dah rasa okey dah. Lepas tu buat senaman lagi. Build up masa kamu bagi kuat. Sebelum ni kamu lemah, yang angkat 10 kilo tak larat kan. Lepas kamu buat senaman tu kamu dah kat 15 kilo pun tak ada apa, senyum je. Tu mengamalkan pemakanan sihat, ambil nutrisi apa semua. Lepas tu ilmu kamu dah pergi kursus ni. Dengan automatiknya keyakinan kamu akan meningkat tanpa kamu sedar. Okay. Bukan cerita macam mana saya nak tingkatkan tahap keyakinan saya kena pergi kursus ke, kaunseling ke? Tak. Okey, daripada yang asas tadi pun dah cukup dah. Pergi yang asas-asas ni macam ambil ilmu, kemahiran asas ikhtiar hidup, perubatan dalam wilderness, okey, dalam hutan, pemakanan, senaman. Okey, benda-benda tu pun dah cukup untuk menaikkan keyakinan kamu. Okey. Okey, menyediakan senarai semak pengurusan peribadi. Okey, ini kamu kena listkan sikit lah senarai pengurusan risiko peribadi. Contoh kamu nak masuk hutan, siapa kamu nak hubungi. Kalau contoh sesat kan, contoh nombor apa yang kamu kena ada. Okey, contoh takkanlah kamu nak pergi kat Simpang Pulai, okay? Saya sebut Simpang Pulai lah, tak kat Perak kan. Simpang Pulai naik gunung kat area Simpang Pulai. Takkanlah kamu nak simpan nombor balai polis dekat Kedah pula kan. So kamu kena kaji sikit Google apa nombor telefon balai polis dekat Simpang Pulai. Apa nombor balai bomba dekat Simpang Pulai. Apa lagi? Hospital yang terdekat. Okey. Mungkin ada nombor ranger hutan ataupun kamu boleh tinggalkan nombor telefon kamu pada waris yang terdekat. Contoh kan kamu nak naik gunung, kamu beritahu kau punya parent, adik naik gunung ni, mungkin akan naik pagi dan turun petang. Okey, kalau contohnya jika adik tak telefon petang 65 tu, adik mungkin dalam hutan lagi. Tapi kalau terlampau lambat lagi, so kena ada orang yang dia boleh contact. Selalunya nama-nama orang contact yang untuk waris ni kita dah hantar. Selalunya penganjur kamu kena bagi nombor tu kat penganjur akan betul state, buat list, dia akan hantar ke balai-balai yang terdekat, balai polis, balai bomba, itu lah. Okey. Dan nombor 4, menilai dan memilih tempoh pendidikan yang sesuai. Okey, ini pun sama. Ini ayat yang paling sesuai, sedarlah diri. Okey. Kalau kamu ni
rasa masih tak cukup persediaan, tak cukup persediaan, janganlah pergi ke naik Gunung Tahan, Gunung Korbu, Gunung Cabar, Tapah, gunung-gunung yang level hardcore. Kamu kena menilai dan memilih menilai diri kamu sendiri, nilai diri kamu sendiri mampu ke tak mampu. Kalau tak mampu, mulakan dengan bukit-bukit yang rendah dulu, baru naik second. Ikut step, jangan terus melonjak, tapi melonjak ke atas tempat yang begitu hardcore. Nanti akan membawa uh, uh, kesukaran pada kamu. Mungkin injured lah, apalah, tak mampu lah, pensan lah, apa. Macam-macam lah. Kena pilih kawasan yang sesuai dengan diri kamu. Kalau kamu rasa kamu buat persediaan yang begitu rapi, semua ada, ilmu ada, peseraman ada, makanan yang baik apa semua, tuan. Kamu rasa mampu, boleh pergi ke ni. Dan kamu kalau benda ni menilai dan memilih tempoh pendakian ni pun, kamu kena tengok naik gunung ni dalam 1 hari boleh ke kena 2 hari. Ada juga gunung yang perlu 2 hari tapi orang penganjur iklankan untuk buat sehari lah. Itu geng-geng runner lah, orang yang memang betul-betul fit. Kamu kena menilai. Janganlah kamu tak fit tapi kamu nak join gunung. Contoh gunung saya sebut, gunung Suku lah. Contoh gunung Suku kat Simpang Bulan. Memang boleh day hike, naik 1 hari, naik pagi, turun petang. Tapi kamu nak mampu tak mampu. Kalau tak mampu, carilah bukit yang lagi mudah lah. Kalau tak mungkin tu, mungkin kamu boleh pergi yang bukan naik day hike tapi naik bermalam. Naik, tidur kat atas, baru turun esoknya. So itu kalau orang mampu yang macam tu, pergi yang macam tu. Tapi kalau boleh naik, pergi day pack ataupun day hike, naik pagi, turun petang tu, boleh. Tuhan, ini semuanya nilai diri kamu sendiri lah. Memilih tempoh pendakian ni kamu kena survey sikit lah. Kamu boleh dalam Sawang kan, Google boleh lah. Kat blog-blog ada tulis kesukaran ke gunung ni. Orang komen lah, baca lah sikit komen-komen orang baca kan. Kalau blog-blog tu baca lah sikit kan. Gunung ni sesuainya untuk malam ke, gunung ni sesuainya untuk sehari ke, berapa duration bila kita berjalan dalam hutan ni tuan. Naik turun 5 jam, ada orang naik turun 8 jam, mungkin dia pelan sikit. Janganlah kamu dah tak mampu. Nanti kamu naik turun bukan 8 jam, naik turun tu keluar esok, pagi esok keluar. Punya tak mampu kan. Tapi kena nilai diri sendiri. Mampu ke tak mampu. So jangan menyusahkan diri. Alright. Kita pergi ke pelanjutan juga, menyedari agent of harm di hutan. Ini tadi macam soalan tadi, abang ada soalan tadi yang pasal haiwan ni. Haiwan berbisa kena masuk hutan ni, kita belajar lah apa selalunya ada dekat trek ni, trek mendaki ni. Ular, haiwan berbisa, ular, lipan, tumbuhan beracun. Tumbuhan beracun tak seperti yang kita kena makan baru beracun. Ada yang juga kita lalu macam pokok, ada pokok saya tak lupa. Jadi lupa ada pokok tu, pokok dia besar. Kita lalu bawah dia pun badan kita akan menyebabkan kita gatal. Tu kena belajar jugalah. Kita tahu lah haiwan bisa, tumbuhan beracun, objek jatuh. Masuk objek jatuh ni kawasan tu kalau kamu ada sebelum ni ada, kalau gunung tu contoh ada sekerap jadi kes, kamu boleh list kan apa kes yang selalu orang jatuh ke, diimpa batu ke, apa benda yang risiko yang kamu hadapi bila nak masuk gunung tu. Ataupun petir, contoh petir, contoh kalau petir ni, kalau dululah, dulunya famous kat Gunung Rajah. Gunung Rajah agak famous menerima ataupun bukan menerima, mendapat kes petir di kawasan puncak atau kawasan bawah dia tu. So kamu kena kaji, tengoklah, boleh Google gunung ni apa kes-kes yang pernah terjadi. Kita buat rumusan balik. So ini memudahkan kamu untuk standby ataupun apa yang keperluan kamu bawa, apa semua kan. Nombor 6, pastikan diri dan rakan mempunyai pengalaman mendaki di kawasan yang lebih mudah. Ini pun tadi saya dah cerita pasal untuk meningkat keyakinan kamu dengan kawan-kawan kamu ni, kamu perlu, belum kamu pergi ke trip ataupun ekspedisi yang lebih mencabar, kamu perlu pergi ekspedisi yang
kurang sikit. Okay, atau simple-simple naik bukit, tu naik bukit, betul naik gunung lah, naik bukit naik gunung yang tak begitu teruk. Lepas tu naik pula gunung yang next level lagi, dan baru kamu rasa ada pengalaman macam mana mendaki, macam mana nak menaik, macam mana nak berjalan, macam mana nak merangkak, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ada ilmu tu, barulah kamu pergi ke gunung yang lebih advance lah, lebih kesukaran yang lebih tinggi. Okay, ni penting lah. Ini pun juga salah satu untuk meningkatkan keyakinan dirimu. Okay, ni kamu nak ikut kawan kan, kawan naik gunung tinggi-tinggi dahsyat-dahsyat, tapi kamu best lah, aku nak ikut lah. Ayat nak ikut tu memang semua orang boleh bertutur, saya nak ikut, tapi mampukah kamu untuk melakukannya seperti kawan kamu tu. Okay, kamu kena, jangan terus lompat je. Okay, ni bukan cerita pasal macam lompat kelas apa semua, waktu gunung otak kan. Ni kalau kamu tiba-tiba pergi yang tempat yang agak teruk, kamu pun akan jadi teruk juga. Okay, maksudnya kamu pun teruk. Kalau terus pergi lompat, training tu, next step. Okay, ikut step, ikut tangga. Okay, mana ada orang terus langkah, 8 langkah, 8 anak tangga, 9 anak tangga terus. Okay, ikut step. Okay, satu-satu. So, itu akan build up macam-macam lagi. Macam-macam boleh build up tu. Keyakinan, kekuatan fizikal, mental, apa semua. Okay, pengalaman. Okay. Dan nombor 7, memahami segala arahan dan peraturan yang disampaikan. Okey, ni peraturan yang sedia ada seperti yang dikeluarkan Jabatan Hutan. Okey, apa yang boleh tak buat, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Okey, contoh yang tak boleh buat, jangan potong pokok sesuka hati, tebang pokok. Mana tahu kan, masuk hutan bawa parang. Wah, aku syok ni kan, bawa parang, tebas. Bukan tebas pokok kecil, dia tebang tu pokok besar. So benda-benda tak boleh, ikut peraturan. Itu contoh je tadi sebenarnya, tebang pokok. So ikut peraturan, selain pokok, haiwan juga tidak dibenarkan untuk dibunuh apa semua haiwan-haiwan. Mana aku tahu kan, kamu buat syok pegang parang kan, kamu pukul, tebas kena potong, jumpa ular, potong ular, jumpa musang, potong musang kan, jumpa tupai, potong tupai. Orang-orang macam ni agak tak behave ni payah sikit lah. Okay, kena tahu peraturan. Daripada kan kamu keluar-keluar lah tu, kena compound, kena saman ataupun kena berjaga lah. Okay, kat mahkamah. Dan arahan ni bukan cerita pasal daripada jabatan dia. Okay, jabatan tu peraturan tu, ada arahan dia. Dan arahan ni dan peraturan ni ada juga yang dikeluarkan oleh penganjur lah. Sama ada, jangan buat macam ni, jangan macam ni. Dengar. Kamu sebagai peserta, kamu kena dengar penganjur. Okay, contoh saya yang buka trip kan, saya ajak, saya buka trip iklan nak naik gunung ni. Kamu okey, naik gunung. Tapi saya nak buat ni, macam ni. Tak boleh lah. Kamu kena ikut law. Orang yang buat trip tu. Okey. Okey, lagi. Lanjutan. 8. Membuat kajian tentang ramalan cuaca sekuasa pendakian. Okey, ramalan cuaca. Okey, kena pula bulan 12, 11 kan. Bulan 11, bulan 12 ni. Hujan lah macam kat belakang kan. Kat Tapah ni. Hujan je petang-petang. So, kamu fikir lah, kaji. Ni mudah je sebenarnya kan. Kamu tengok hari-hari hujan kan. Takkan hari dalam Isnin hingga Jumaat, asyik hujan je siang kan. Lepas tu kamu, kita naik gunung lah hari Sabtu. Itu perancangan tidak baik sebenarnya. Okay, perancangan tidak baik. Kalau boleh, biarlah cari yang taburan hujan dia tu agak kurang sikit kan. Nampak tak dah okey ke, tak hujan ke kan. Memang orang kata hujan ni dia tak tentu kerja Tuhan kan. Tapi kita boleh merancang dan merumuskan benda tu. Okay, kita boleh buat data. Contoh macam kat Tapping. Tapping satu tempat yang mempunyai taburan hujan yang agak tinggi. Okay, so kemudian rancang macam mana nak buat aktiviti tu. Di waktu apa yang sesuai, waktu apa yang tak sesuai. Mungkin hujan Tapping ni selalunya waktu malam, boleh naik pagi. Okay, kalau selalunya kat Tapping tu petang, pagi hujan, kita naik belah petang. Macam tu lah. Dan kamu boleh tengok lah, boleh semak. Kita ada app, macam-macam app sekarang ni. Kita tengok kaji cuaca, awan, mendung, kelabu kan. Macam tu lah. Boleh semak sendiri. Okey, nombor 9 iaitu jadual latihan fizikal yang ideal. Okey, kita kena susun lah jadual senaman kita, pemakanan. Ni semua kena belajar lah. Okey, macam mana.
nak bagi perancangan kamu lebih smooth, lembut lah ni untuk pendakian. Okey, kita akan laju sikit pergi ke perancangan awal. Okey, perancangan awal satunya fokus di dalam menilai dan melaksana perancangan. Kita fokus, okey? Kena fokus, kena buat tu satu. Kalau boleh buat list kan lah. Okey, list kan apa kena buat, apa kena. Contohnya macam tadi macam cuaca pun tu yang salah satu perancangan lah. Cuaca, betul, pergerakan pun sama. Okay, pergerakan contoh kamu nak pergi tempat mendaki gunung yang jauh pada kawasan kamu, tapi kamu nak pergi pagi tu ke pergi nak mendaki pukul 9 pagi tapi gerak subuh tadi. So sesuai tak sesuai? Sebenarnya tak sesuai. Okay, kamu perjalanan tu kamu dah hilang tenaga. Bila sampai nanti nak start mendaki kamu dah rasa lesu, tenaga dah tak ada, tak cukup rehat. Okay, so baiknya pergi lagi awal lah, sehari sebelum ke, ataupun 8 jam sebelum ke, cukup untuk kamu rehat, untuk tidur semua, belum melakukan aktiviti yang ni lah, berat lah, menggunakan tenaga yang lebih. Okey, nombor 2, melantik jurupandu mutaliah. Okey, jurupandu mutaliah ni kamu boleh survey di Facebook, Facebook ada, IG ada, Persatuan Negeri, Persatuan Negeri maksudnya Persatuan Maling Gunung Negeri Perak, Maling Gunung Negeri Pahang, Maling Gunung Negeri Terengganu, Persatuan Maling Gunung Malaysia pun ada, dan Jabatan Hutan. Boleh call, hello Jabatan Hutan, saya nak naik gunung sini. Ada boleh ke suggest saya maling gunung yang rekod dia baik dekat kawasan tu. Pun boleh, tak masalah. Ataupun kau boleh survey lah dari mana, tanyakan kawan yang lebih pengalaman. Okey, nombor 3, menyediakan pelan cemasan ni hampir sama yang macam tadi saya kata tadi. Pelan cemasan ni kamu kena ada contoh kan, berlaku rakan, mungkin rakan kamu kan berlaku asma ke ataupun kepatahan, contoh kepatahan lah. Bila kepatahan ni apa kamu kena buat? Apa kena buat? Tadi yang perancangan awal ni, kamu belajar ni, survivor ni, apa kena buat? Kena balut dulu, kena berhentikan pendarahan. Kita tengok benda ni, kerjaan ataupun keadaan situasi kita ni, kawan patah kaki ni, adakah kita boleh melakukan ataupun teruskan ekspedisi, ataupun kita kena batalkan ekspedisi, ataupun sama adakah kawan satu grup akan teruskan ekspedisi dan ada satu kumpulan akan bawa orang yang sakit ni keluar pada kawasan hutan, tamatkan ekspedisi dan dapatkan bantuan. Okey. Dan bila dapat bantuan, apa kena buat? Sama ada benda ni perlu bagi bomba ke, ada juga janganlah kalau kawan tu masih boleh patah tangan, contoh patah tangan, masih boleh berjalan, tak payah perlu pakai bomba. Okey, bomba kami dalam hutan-hutan ni, Jepun tak tolong selamat, tak perlulah. Okey, tengok pada situasi. Kalau rasa terlampau terdesak ataupun risikonya agak tinggi, tak mampu, barulah telefon untuk bantuan. Tapi kalau cakap patah tangan apa semua tu, rasa boleh berjalan keluar sendiri, berjalan sendiri. Jangan usahkan bomba. Okey, bomba pun banyak benda-benda lain lagi daripada nak melayan kamu yang manja-manja ni kan. So contohnya sesak kan, mungkin sesak nafas, tapi dah sembuh dah, tapi aku rasa aku tak larat lah nak teruskan. Sebenarnya dia dah mental kan, dia dah out, dia tak larat lah apa. Sebenarnya pakai alasan apa ni, sakit lah apa kan. So benda ni kena orang yang pengalaman macam Tok Pandu Arah tu akan nilai lah. Dia buat sedikit perbincangan lah, sama ada perlukan patah balik ataupun memerlukan bantuan luar. Okey, nombor 4, menyediakan perkara yang penting seperti perkara penting ni macam-macam, bahan-bahan survivor. Kita kena perlukan kompas, peta, first aid kit, makanan dan minuman tambahan, pakaian hangat. Pakaian hangat untuk kita cerita pasal sakit keadaan tadi. Apa dia? Penyakit iaitu hypo. Hypo ni benda yang bila kamu terperasan sejuk sangat, kamu akan jadi hypo. Bibir pucat apa semua. Bahaya benar hypo ni, boleh mati. Pakaian hangat tu bila kena orang kena hypo, benda dia boleh pakai pakaian hangat, thermal ke apa semua ke. Ni peralatan survival. Perlu bawa rain gear ataupun baju hujan, poncho kena bawa juga. Kamu takkan nak berjalan dalam hutan 2 hari ataupun 4 jam kena hujan kan. Mana tahan bang, sejuk. Kena pakai poncho ataupun baju hujan, untuk mengekalkan kepanasan di
badan kamu. Okey, bila pakai kadang-kadang kita bukan nak kita okey je tahan hujan kan, boleh relax kan, tapi sebenarnya bila hati campsite kamu akan badan kamu dah tak lemah dan tak boleh adapt suhu, akan jadi hypo lah. So poncho ni salah satu je mengelakkan badan kamu basah kena hujan. So juga mengekalkan suhu badan, dia memanaskan badan juga sebenarnya. Okey, pemula api pun perlu kan. Pemula api ni fire starter. Boleh lah beli magnesium stick tu ke kan. Cek api tu. Kita buat mancis ke lighter ke. Lighter pun cukup dah. Okey. Janganlah lighter yang jenis ada roda tu pusing. Ada batu tu. Beli yang elektrik je. Okey. Pakai starter elektrik tu. Itu lah. Kalau takut hujan kan basah. Langsung tak boleh start yang macam Aladin tu. Okey, pisau kecil pun wajib lah. Wajib bawa. Okey, pisau kecil ni emergency lah apa-apa lah. Kita boleh gunakan. Sumber cahaya ni bukanlah bawa matahari pula. Kena bawa torchlight, headlamp, okey, apa-apa sahajalah yang boleh membekalkan cahaya. Okey, lampu kan. Pisau kecil ada. Whistle adalah salah satu alat yang penting untuk pendakian. Okey, ni emergency lah. Mungkin kamu jatuh tempat tebing ke apa kan. Kamu dah tak larat, suara kamu dah kecil kan, panggil tak boleh nak jerit lah, kamu dah penat kan. Tapi bila ada whistle aku boleh tiup dan bunyi dia agak kuat dan boleh orang-orang mungkin boleh dengar lagi lah untuk dapatkan bantuan. Okey, orang tanya whistle macam mana lah, ada suara boleh jerit kan. Contoh kan cerita Titanic kan, betul tengok cerita Titanic. Tengok yang perempuan heroin tu duduk atas plate besi atau apa dalam laut, dia tak boleh jerit dah. Jerit tak boleh. So dia nampak whistle, dia ambil whistle, dia tiup. Whistle tu je yang orang atas bot penyelamat tu dengar untuk selamatkan dia. Okey. Tu salah satu benda survival lah. Kita nak tunjukkan whistle ni benda yang penting. Okey, ni barang-barang yang penting ya. Okey, perancangan awal lagi menyediakan ciri-ciri lokasi pendakian. Menyelidik. Okey. Menyelidik ciri-ciri lokasi pendakian. Kemudian tengok saya dah highlight kat sini. Okay, boleh tengok dekat blog, YouTube, Facebook, tunjuk arah. Okay, tunjuk arah ni maksudnya kau boleh tanya pada guide-guide ataupun tunjuk arah maling gunung yang ada lah untuk rujukan. Kadang-kadang tak perlu pun nak hide dia, tapi boleh tanya pada dia, gunung ni macam mana? Dia akan nasihatkan. Mungkin gunung ni dia akan tanya, dia akan interview kamu ni macam mana orangnya, pernah ada pengalaman naik gunung lain ke, aktif ke, berlari ke, berbasikal ke. Bila dia interview macam tu, dia akan tahu kamu mampu pergi gunung ni, kalau kamu tak buat apa-apa, makan tidur, dia kata kamu tak mampu naik ialah bukit apa-apa yang kecil, rendah je, mungkin naik setengah jam je, tak perlu naik yang lebih 2 jam, kamu semput. Itu penting tanya orang yang boleh pengalaman untuk suggest kamu kawasan-kawasan yang kamu mampu. Okay? Dan kamu boleh tanya boleh tengok kat Facebook, okay? Blog tulis gunung ni, lepas tu blog keluar. Kat YouTube pun sama, kat blog lagilah banyak kan orang tulis description, naik ku apa benda jumpa, nama malin, siapa nak jumpa ni bla 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 bla. Macam-macam lah untuk selidik benda ni. Jadi stalker untuk gunung. Okey, nombor 6 iaitu berusaha untuk tidak menyusahkan diri. Menyusahkan diri dan orang lain. Sebenarnya menyusahkan diri sendiri. Kamu kena training lebih. Kena buat preparation yang lebih, persediaan yang lebih, okay, untuk kamu tidak menyusahkan orang lain. Contoh, okey, bila kamu maksudnya menyusahkan diri orang lain ni, kamu tak cukup fit. Okey, kamu tak cukup fit, kamu tak buat yang saya list dalam slide ni tak buat senaman, tak buat pemakanan yang baik, tak ada ilmu langsung dengan pemakaian, tak tahu macam mana, okay? Dan nanti akan berlaku satu masalah dan menyebabkan masalah tu akan berkait pada orang lain. Contoh kan, paling simple lah orang pergi mendaki naik pakai kasut hiking, kasut trail, kasut yang lasak. Kamu pakai kasut palas kan, Converse kan, licin dengan licinnya, tak lasaknya, kena redam, kena lalu air apa semua, tiba tapak cabut tu kamu dah tak ada kasut. So itu satu menyusahkan orang lah. Maksudnya kamu dah melambatkan perjalanan dan kamu akan mengalami kecederaan.
So benda ni akan melambatkan ekspedisi. Okey, sama lah orang lain akan fikir, aduh, kita patutnya boleh laju lagi ni, mungkin kita boleh naik turun dalam 5 jam. Tapi sebabkan kamu kasut dia tak ada, jalan tak kaki ayam je. So bila pijak akar pun aduh sakit, pijak batu sikit, aduh sakit kan. So jadi 8 jam tu jalanan. So menyusah orang lain. Itu salah satu punca lah. Okay, macam-macam lagi. Menyusah orang lain ni macam-macam punca. Okay, nanti kamu naik gunung, ada pengalaman naik gunung ke naik bukit, macam tu lah. Akan jumpa masalah-masalah ni. Okey, nombor 7, bersedia untuk menerima pendapat orang lain berkaitan keselamatan. Okey, kamu jangan ego. Kamu jangan ego, dengar nasihat orang. Bila ada orang ada bagi pendapat apa semua, kamu kena dengarlah. Dengar. Jangan belagak sombong, tak tahu tapi buat tahu. Okey, sebenarnya benda tu salah. Bila orang cakap nasihat, walaupun kamu tahu tiba-tiba kan, orang ni alah nak dia punya pendapat tu tak apa nak okey sebenarnya, tapi terima, dengar nasihat, ambil sikit-sikit mana yang boleh pakai, kita compile jadikan satu ilmu. Okey. Kita pergi ke perancangan awal ni, mencari dan mendapatkan maklumat berkaitan pesanan keselamatan di lokasi yang ingin daki. Okey, tadi saya dah cerita pasal balai bomba, balai polis, mountain guide yang terdekat, ranger hutan apa semua yang kita boleh ambil lah nombor telefon dia. Dan kita boleh tanya orang yang lebih mahir pada trek tu di kawasan-kawasan mana yang ada line telefon. So bila apa-apa hal terjadi untuk menggunakan telefon, kamu boleh pergi ke kawasan tu untuk telefon orang luar untuk dapat bantuan. Okey. Nombor 9, mengetahui dan mengekalkan tindakan mengetahui dan mengelak tindakan-tindakan tidak selamat. Okey, contohnya tidak selamat ni, mengetahui kalau hujan kamu kena faham kepala. Bila hujan di kawasan hutan, ada anak sungai, kemungkinan ada kepala air akan lalu. So itu mengetahui ilmu. Okay, benda tu tak berlaku lagi, tapi kamu dah tahu benda tu akan berlaku bila hujan. So dan mengelakkan tindakan tidak selamat. Okey, maksudnya kalau air sungai dah paras, dia mula jernih je, betul kau tengok dah macam tertarik color dia. So air pun dah paras, dia makin tinggi dan makin deras. So tindakan yang tidak selamat kalau kamu melintas jugalah. So biarlah air tu berlalu, pergi dulu, kepala air yang deras tu pergi dulu, dalam sejam 2 jam dia akan kembali normal dan kamu boleh menyeberangi sungai. Itu tindakan yang tidak selamat lah kalau kita masih lagi menyeberangi sungai tu dalam keadaan yang air yang deras. Okay? Itu adalah contoh lah. Okey, tepi dah. Komponen yang keempat iaitu perancangan muktamad. Okey, perancangan muktamad. Ini ceritanya kita nak pergi dah ni. Okey, tadi kita belajar dulu apa kena ada maklumat ni. Okey, ini perancangan muktamad. Cukup habis ke perancangan muktamad ni, kamu dah boleh start journey ataupun ekspedisi. Menyediakan hydration strategy. Okey, hydration strategy ni ialah bekalan air. Okey, kamu kena tanya juga petunjuk arah yang bawa kamu ni. Tempat gunung ni ada ke punca air, anak sungai ke, anak tair ke untuk saya refill air. Kalau ada, mungkin boleh bawa botol yang kecil apa semua kan. Tapi kalau tak ada, kamu kena strategi lah. Mungkin boleh bawa water bag yang berembek kan, bawa 2 liter lebih lah. Dinasihatkan bawa 2 liter ke atas. Okey, jangan belagak bawa botol kecil 500 ml je. Baru jalan setengah jam dah habis air. Betul pau kawan-kawan. Itu pun masalah juga. Itu menyusah orang lain. Okey, pau air kawan-kawan. Kawan-kawan pun simpan air kan. Dia berpengalaman jauh lagi ni nak air perjalanan tak ada air apa semua ni. Dia menyusah orang. Okey, kaji sikit lah gunung tu ada air ke tak ada air ke untuk kita. Kalau ada air mungkin boleh ambil botol kecil tu, nanti kita top up. Okey, kalau tak ada tapi dinasihatkan sebaiknya ada strategi untuk hydration strategi ni, bawalah water bladder ataupun botol sekurangnya 2 liter untuk satu orang. Okey. Dan nombor 2, merancang perjalanan ke lokasi pendakian dengan baik. Ni yang tadi saya cerita dah. Nak pergi gunung, kamu duduk kat Perak, nak pergi gunung dekat Johor. Nak mendaki gunung sebelah hari bulan, hari Rabu. Contoh 15 hari bulan hari ni, 15 hari bulan, hari Isnin, pukul 9 pagi, dah nak start trekking di Johor. Kamu
subuh baru nak gerak dari sini, dari Perak. Oh bang, Perak ke Johor satu perjalanan yang jauh dan memenatkan. Jadi bila kamu sampai di Johor, mungkin kamu sampai sebelum pukul 9 tapi kamu nak start trekking tu Allah. Okay, benda yang agak perancangan yang bukan agak, memang salah. So kamu akan jadi penat apa semua. Bila kamu start trekking mungkin kamu rasa time tu kamu rasa mampu. Bila kamu dah jalan sejam, 2 jam, kamu akan habis tenaga habis dan kamu akan lemau, pewai, penat, tak cukup tenaga, mungkinlah mungkin macam-macam dah terjadi. Penat, pengsan lah, apalah kan, tak akan nak jalan lah, kaki nak krem lah. Okay, tak cukup, rehat. Okay, rancang perjalanan yang dengan sesuai lah. Okay, mendapat kebenaran dan makluman perancangan kepada pihak kuasa. Okey, kebenaran ni macam biasalah, mendapatkan mohon permit. Okey, masuk hutan kena kaji hutan apa, kena mohon permit. Okey, hutan simpan kena mohon permit. Hutan-hutan ni ada hutan tak ada perlu mohon permit, mungkin tanah persendirian. Okey, mungkin tanah yang tahu kawasan orang kan. Okey, ada orang asli ke, kampung asli ke, kena minta kebenaran. Tanya, janganlah berlagak je lalu kawasan orang asli tu kan, nak pergi gunung belakang kampung dia. Berjalan berlagak macam kamu power sangat kan, kamu punya tuan tanah kan. Kalau menyantuni orang asal yang ada kat situ. Okey. Okey, memaklumkan perancangan kepada waris dan tinggalkan nombor telefon pada guide atau penganjur. Okey, ni detail tadi, nak nombor waris apa semua kena tinggalkan kepada guide dan penganjur. Dan benda ni diorang akan print, dia akan hantar pada balai polis apa semua. So senang. So apa-apa pun kalau jadi pada kamu dalam hutan, penganjur ataupun guide boleh ambil nombor telefon dan call waris kamu. Mungkin kamu tiba-tiba pengsan. Dah penganjur tak tahu apa sebab pula dia pengsan. Kau menganjur, dia ni ada, sebenarnya anak saya ni ada penyakit memang kerap pengsan, memang suka pengsan, hobi dia. Setengah jam pengsan, setengah jam pengsan. Sekejap lagi dia bangun, rupanya macam tu sindromnya. Okay, bila ada tinggalkan nombor telefon. So, guide akan dapatkan maklumat dari orang luar pula kalau tak dapat maklumat dalam kumpulan dalam mendaki itulah. Okey, nombor 5, menyediakan dan mematuhi sempadan masa atau cut off time. Okay, selalu penganjur akan letakkan cut off time. Okay? Dia tak nak ada kelewatan. Okay? Contoh kan, kamu dah lambat belakang, orang lain dah nak turun, kamu pun nak naik, tak sampai ke puncak. Selalunya bila dah penganjur kata pukul 10 kena turun dah semua. Okay, bila sampai pukul 10 tengok jam, kena turun. Nanti akan menjadi masalah, drag masa ataupun berjalan waktu malam. Okay? So risiko untuk berjalan waktu malam agak tinggi sikit. Okay. Percaya kepada jurupandu dan ahli kumpulan dan diri sendiri. Keyakinan pada jurupandu, kumpulan dan diri sendiri. Ni kalau yakin kamu diri kamu, tapi jurupandu tak yakin. Betul ke Mamat ni bawa jalan ni dalam hutan ni, dah semak apa semua ni, betul ke? Itu lepas tu nak buat jalan sendiri. Itu masalah tu. Kena yakin. Okay? Percaya. Sebab tu kena cari maling gunung ataupun pandu arah yang berkeyakinan ataupun berpengalaman lah. Okey, peka terhadap budaya, etika dan pantang larang tempatan. Okey, contoh yang sebut tadi, mungkin kita melalui jalan kampung asli, kita perlu menyantuni. Janganlah belagak je. Kalau boleh sambil lalu jumpa tu tegur, sengkor ke apa ke, depan lalu ke apa kan. Pantang larang, etika budaya ni membuang sampah apa semua ni. Etika lah, etika kan. Ni common sense sebenarnya. Okey, budaya kawasan tempat tu kena kaji lah. Bila kamu Google pun nanti kamu buat survey stalker gunung tadi, dah tahu lah kita lalu apa benda kita jumpa. Etika-etika, menjerit melalak dalam hutan. Okay? Apa benda boleh buat, apa benda tak boleh buat. Okay? Kena belajar sikit. Okay? Nanti mula-mula tadi pun etika hidup tadi kita dah belajar lah pasal etika ni. Nanti kalau kamu pergi kursus ni lah etika hidup. Nombor 8, memastikan aktiviti dilaksanakan secara kumpulan. Apa-apa aktiviti yang dalam hutan mendaki ni dilakukan secara berkumpulan. Paling minimum 3 orang. Okey? 3 orang paling minimum. Okey? Jangan buat seorang-seorang, pergi tandas pula. Contoh nak keluar, nak kencing ke apa kan, pergi ke hutan seorang kan, tak bagi tahu kawan. Nanti sesat apa semua, payah. Okey? Biarlah berkumpulan dan memaklumkan pada kawan-kawan. Dan 9, memohon perlindungan dari pencipta mengikut kepercayaan masing-masing. Okey, untuk kita start ekspedisi, kalau boleh doa lah, buatlah doa sikit ke apa ke, baca doa ke kan. Ikut percayaan, kalau Cina, India, ikut masing-masing dia percayaan. Doa sikit pada minta perlindungan lah. Okey.
Okey, betul cukup je 4 komponen tadi. Asas, lanjutan, awal, perancangan awal dan perancangan muktamad. Cukup 4 ni. So kamu boleh ayuh mulakan ekspedisi kamu. Okey. Bolehlah naik gunung. Okey. Dengan keyakinan yang ada, ilmu yang ada. Okey. Dan ini adakah anda, okey, ni antara lah kalau ada saya point tadi saya cerita pasal kalau etika pun ada. Ini pun salah satu etika tadi. Kalau gajah, harimau, babi ni keluar dia hanya meninggalkan tapak. Kamu janganlah jadi manusia yang tidak beretika, masuk hutan meninggalkan sampah macam ni. Okey, macam gambar ni lah. Okey, dan juga belah kanan ni pendaki gunung sesat 24 jam abaikan panggilan daripada pasukan penyelamat. Okey. Contoh kamu sesat apa semua kan. Kalau ada panggilan dari luar apa semua tu, kalau boleh angkatlah. Okey, mungkin ada emergency, mungkin kamu sesat tapi kamu orang penyelamat nak call kamu tak dapat kan, tak angkat. Sebabnya nombor tak kenali je. Takut scammer kan. Pasal scammer. Kalau scammer rasa macam pelik-pelik soalan tu, off je lah kan. Tapi kalau benda soalan penyelamat kata ni bomba apa semua kan, dia pun angkat lah. Okay. Mungkin juga ada lah kes kamu tengah mendaki tapi dapat panggilan dari luar, dari hospital ke, ada mungkin ahli keluarga yang telah meninggal ke apa semua kan. So itu pemakluman yang kamu dapat. Jangan tak angkat pula. Okay. Okay, alright. Okey, sampai situ saja dan good luck lah untuk ekspedisi pendakian ataupun perjalanan untuk mendaki nantilah. Okey, alright. Okey, mungkin kita pergi ke moderator. Mungkin ada soalan-soalan yang moderator kumpulkan. Okay, baiklah. Terima kasih Encik Yus atas perkongsian sebentar tadi. So saya nampak banyak ya soalan di ruangan komen daripada para hadirin kita. Jadi saya akan bacakan soalan yang pertama. Assalamualaikum, di mana kita boleh dapatkan khusus mendaki? Okey, khusus mendaki ni dia tak ada spesifik khusus mendaki. Okey, dia kalau macam ikut persediaan awal ni kamu cukup kamu pergi khusus ikhtiar hidup, khusus bantu mula, betul ikhtiar hidup dengan bantu mula pun dah cukup dah. Lepas tu kamu pergi belajar pasal pemakanan, belajar pasal senaman, macam mana nak nak kuatkan masa apa semua. Bila dikompilkan, itu dah cukup untuk kamu pergi mendaki lah. Dia tak ada khusus yang tu khusus mendaki, tak ada. Mungkin dia lebih kepada ikhtiar hidup tu sebenarnya. Okey, baiklah. Soalan yang kedua, Tuan nak tanya apakah pakaian yang sesuai untuk mendaki? Sebab ramai orang sekarang kalau mendaki suka pakai seluar yang ketat-ketat. Adakah sesuai? Okey, pakaian ketat-ketat ni tak ada masalah kalau nak pakai seluar ketat-ketat. Tapi macam saya pakai juga seluar tight tapi saya pakai seluar pendek pula. Okey, tak ada ternampak sangat kan. Boleh je pakai seluar tight. Pakaian sebenarnya biarlah pakai pakaian yang cepat kering. Okey, cepat kering. Dia sebenarnya untuk mendaki ni kita nak suggest dia pakaian yang cepat kering. Tapi pakaian yang cepat kering ni tak perlu ketat pun sebenarnya kan. Tak perlu ketat pun cepat je kering. Dia tak ada istilah bila pakai ketat lagi cepat kering. Tak ada istilah pun. Okay. Yang kesesuaian. Okay. Dan kesesuaian untuk mengikut agama masing-masing lah. Aku rasa agama kita ni tidak benarkan kita pakaian ketat-ketat lebih bagi pada ikutlah lelaki ke perempuan ke tak sesuai. Sepatutnya tak payah pakai lah. Sebab pakaian mendaki ni dia umum. Janji pakaian tu sesuai, selesa kamu pakai dan cepat kering. Itu sahaja. Tak perlu pakai ketat apa semua pun. Okey. Okey, soalan seterusnya. Encik Yus, kalau kita ada jumpa taik gajah yang masih basah, adakah itu petanda gajah itu masih di kawasan tersebut atau dia telah beredar sekiranya tiada kelibat gajah? Okey, memang saya pun ada pernah di Kelantan bila mendaki jumpa taik gajah.
betul-betul di kawasan pisang, pokok pisang lautan. Pokok pisang tu dah kena pijak-pijak dan Tahir Arjah ni dah masih lagi baru, mengikut macam time tu yang orang paling first jumpa adalah guide lah kan. So memang kawasan tu kemungkinan gajah masih lagi berdekatan, tapi kita kena ingat lah, bila jumpa je benda-benda macam tu, kita bukanlah pergi ke kawasan mencari dia pula, kita masih lagi mengikut track yang ada dan guide di hadapan dia akan notekan benda tu. Kita dah jumpa tarik gajah, kemungkinan kita berdekatan dengan gajah, so dia akan bagi nasihat lah sedikit, jangan berpecah, jangan berjauhan, jangan terlampau membuat bising apa kan, gerak dengan teratur, macam tu lah. So untuk mengelakkan dikesan sebenarnya. Okay. Okay, soalan seterusnya, seperti yang kita tahu, banyak kes-kes pendaki yang terkeluar dari trek pendakian. Boleh Encik Dazu terangkan apa faktor yang menyebabkan perkara berikut berlaku dan apakah cara untuk menanganinya? Okay, ini soalan yang agak memang sebenarnya. Okay, senang je. Ikut untuk mengelakkan trek-trek terkeluar daripada trek apa ni, sesat apa semua ni kan, dia patah balik kan, carilah pemandu arah yang berkelayakan, daripada persatuan-persatuan yang orang yang pengalaman pada trek tu. Janganlah cari kawan yang baru 2 kali naik gunung tu. Tak apa, aku boleh jadi guide, aku dah 2 kali naik. Baru 2 kali naik dah nak berani bawa orang lah. So sebenarnya dia tu masih lagi tak mempunyai pengalaman memahami pasal hutan tu, kawasan keliling apa semua kan. Ni bila tanya pun gunung ni ada air, water point tak? Dia pun aku pun dah lupa, ingat lupa. Orang macam tu jadi pemandu arah, trek pun boleh lupa. Okay. So carilah pemandu arah yang bersesuaian untuk mengelakkan daripada sesat berlaku, ataupun lost track, ataupun sebenarnya kena pula bila hutan tutup, selalu hujung tahun hutan akan tutup dan dia akan semak balik. So orang yang pengalaman ni selalu dia akan ada tahu track ni kat mana, lalu sini macam mana, ataupun dia ada GPS untuk tracking balik, tengok track balik. Okay, cari orang pengalaman lah, paling mudahnya. So jangan suka hati lah, tengok orang naik, kamu pun nak naik juga tanpa ada pemandu arah. Okay, itu bahayalah. Okey, terima kasih Encik Yus atas perkongsian untuk kita punya para hadirin. Baiklah, seterusnya saya akan bertanyakan soalan daripada saya. Boleh Encik Yus? Boleh. Tak ada masalah. Okey, apakah harapan Encik Yusri kepada pendaki-pendaki baru yang berminat menceburi bidang pendakian ni? Okey, untuk pendaki-pendaki baru ni memang kami alu-alukan so untuk rakyat-rakyat Malaysia ni untuk join aktiviti-aktiviti mendaki seperti mendaki gunung ke, daripada tak kira naik pada harian ke ataupun depek ataupun bercamping, memang dialu-alukan untuk memeriahkan lagi industri pendakian ataupun pelancongan kat Malaysia ni. So tapi kena biarlah mengikut langkah-langkah yang macam saya terangkan tadi, daripada permulaan persediaan awal kena ada, lanjutan, perancangan awal, perancangan bertamat. So 4 komponen tu kena ikutlah. So barulah kamu menjadi seorang pendaki yang berwibawa, berpengalaman, ada ilmu, fitness yang cukup. So ni bukan apa, dia supaya kamu enjoy the nature. Kalau kamu tak buat persediaan yang rapi, maksudnya bila kamu masuk hutan nanti kamu tak enjoy, maksud kamu jadi stres, mental, menyesal. So itu kita nak masuk hutan ni sebenarnya salah satunya kita nak ketenangan, ketenangan fikir masalah ni kita nak hilang. Kalau kamu dibebani tekanan macam-macam kan, ni tak boleh, aku dah larat lah, hilang lah, fikir masalah je. So,
masuk hutan, duduk kat rumah ada masalah, masuk hutan pun ada masalah juga. Sama je, tak ada, hilang ketenangan. Okey. Lagi satu, orang dah faham lah, mendaki gunung ni puncak itu adalah bonus sebenarnya. Okey. Yang pentingnya kamu menyelami kawasan hutan ataupun kandang keliling ni untuk ketenangan lah. Nak sampai puncak tu, sampai tak sampai lain cerita. Kalau sampai itu adalah bonus, tapi kalau tak sampai dah cut off time, tak patah balik, kena patah balik lah. Okay, right. Baiklah, terima kasih Encik Yusri atas kesudian menjawab soalan daripada saya. Banyak ilmu yang menarik saya dan para hadirin dapat hari ini. Okay, Alhamdulillah nampaknya kita dah sampai ke penghujung program. Diminta para hadirin untuk mengisi borang maklum balas melalui link yang diberikan di ruangan komen. Dan juga link e-sijil. Okey. Okay, terima kasih Encik Yus. Bagi pihak pengajuk, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Yusri atas ilmu yang dikongsikan tadi dan tahniah kepada semua peserta kerana telah berjaya menghadiri webinar ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Unit Sukan Cawangan Perak untuk telah menjemput saya sebagai panel, dan saya harap benda-benda program macam ni akan boleh diteruskan lagi lah, untuk pendaki-pendaki baru ataupun ilmu-ilmu yang lain yang boleh dikongsikan. Okey, so saya tak ada apa-apa, saya ucapkan, saya mohon maaf jika ada terlanjur kata, terkasar bahasa, terlepas cakap ataupun tergurih hati pada pendengar-pendengar yang ada pada petang ni. Saya mohon ampun dan mohon maaf, dan insyaAllah kita akan jumpa di lain hari, lain waktu, mungkin di tempat lain pula. Okay. Assalamualaikum. Diingatkan kembali untuk mengisi borang maklum balas dan link e-sijil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.